Minggu lepas kita ke Rome tu untuk satu lawatan kerja bersama dengan KXP Airport City untuk meninjau tawaran ataupun kerjasama dengan Enough Group. Enough Group ni ialah sebuah syarikat yang mengendalikan tower untuk kawalan trafik udara di Itali dan banyak lagi lah negara yang mengguna pakai khidmat daripada Enough Group ni untuk kawalan udara. Cuma yang menariknya ialah dalam teknologi terkini kawalan udara oleh Enough Group ni ialah penggunaan kamera, tidak lagi menggunakan tower. Menara yang tinggi-tinggi di airport tu tak ada lah. Dia pakai kamera, dia pakai satu tiang dan ada berpuluh-puluh kamera lah di sekitar lapangan terbang tu, dan pusat kawalannya hanya berada di tingkat 1 sebab di lantai pertama bangunan, jadi tak perlu pembinaan tower tinggi. Saya rasa dia akan menjadi teknologi pada masa depan dalam industri penerbangan, dan mereka juga menawarkan khidmat itu kepada lapangan terbang kargo kita di Kulim. Keistimewaan teknologi ini ialah tiada keperluan pembinaan tower. Teknologi terkini kerana zoom kamera tu lebih jauh daripada zoom mata fizikal. Kita boleh nampak dalam jarak 2 atau 3 km, tapi zoom kamera boleh pergi sampai 7 atau 8 km. Jadi teknologinya lebih efisien, dan mereka juga menyediakan khidmat latihan untuk pengendali tower bagi pakai aplikasi kawalan udara melalui kamera. Kita dibawa melawat dua lapangan terbang, satu di Leonardo da Vinci Clampino di Rome, satu lagi di ibu pejabat mereka di, nak sebut tak pandai, Fiumicino, lebih kurang macam tu lah. Saya ada tulis boleh cari balik. Clampino ni adalah lapangan terbang Leonardo da Vinci, mengendalikan 700 hingga 800 pesawat sehari, pernah mengendalikan sampai 1117 penerbangan sehari. Satu lapangan terbang yang sibuk lah di Itali. Ada lagi teknologi lama dan ada aplikasi teknologi baru. Itu perkembangan KXP lah, yang saya harap semua keperluan-keperluan yang menjadi syarat kepada persiapan kita untuk membangunkan lapangan terbang ni telah hampir sempurna. Tak ada sebab lagi untuk projek itu tidak dipertimbangkan, khususnya MOT lah. Ya. Dalam keadaan airport ni masih belum diluluskan pun, tapi nampak keyakinan pihak luar tu sangat-sangat memberangsangkan, khususnya daripada pelabur-pelabur yang berpusu-pusu masuk ke Kedah sekarang ini. Antara tarikan kepada pelaburan ini ialah akan adanya lapangan terbang itu. Saya dah sebut banyak kali, dia bukan lapangan terbang yang hanya akan mengangkut barang daripada Kulim High Tech Park ataupun Sungai Petani, tetapi ialah Transshipment Cargo Hub, di mana barang-barang daripada Eropah, daripada US, dari China akan dihimpunkan di situ, dan pesawat-pesawat kecil akan mengagihkan barangan itu ke negara-negara di Asia Pasifik, khususnya di sekitar ASEAN. Kerana kebanyakan kargo sekarang ni dia masuk ke China. Transshipment Cargo Hub ni yang terbesar sekarang ni di China, dikendalikan oleh Henan Group. Jadi kalau Henan Group, dia telah menawarkan untuk membuka cawangan mereka di sini, dan tempatnya ialah di KXP. Itu keistimewaan kita. Tarikan yang lain ialah industri MRO.
kerana kebanyakan pesawat-pesawat yang sedang beroperasi di negara-negara Asia Pasifik ini telah melepasi tempoh untuk disenggara, di-overhaul, dibuat maintenance. Kita ada maintenance di KLIA tapi tidak mencukupi. Bukan saja untuk pesawat-pesawat di Malaysia tapi juga pesawat-pesawat di negara-negara ASEAN. Kita beri tumpuan kepada MRO untuk syarikat-syarikat penerbangan menghantar pesawat mereka untuk di maintenance, repair dan overhaul di KXP. Ada kelulusan dah terhadap SLAM, kawasan komersial, MRO. Itu dah diluluskan. Tapi enabler kepada semua itu ialah landasan. Kalau tak ada landasan, MRO tak boleh dibuat lah. Jadi perlu kepada lapangan terbang. Saya harap perkara itu pun dapat dipertimbangkan. Berdasarkan situasi semasa lah, kalau kata pusat segera memberi kelulusan terhadap pembinaan landasan itu, adakah Kedah ni bersedia terus melaksanakan projek itu berdasarkan keadaan semasa? Ada satu laporan saya baca minggu lepas daripada, tak silap saya, Menteri Ekonomi. Dia kata lambat laun projek itu akan menggunakan dana kerajaan persekutuan khususnya dalam pengambilan balik tanah. Saya rasa itu tidak tepat kerana pengambilan balik tanah akan dibuat oleh pelabur. Yang saya sebut 2.5 bilion itu adalah 125% daripada anggaran kos pengambilan balik tanah. Dan syarat itu diletakkan kepada pelabur yang kita lantik untuk disediakan dan dalam tempoh 90 hari. 2.5. Tak guna duit federal. Jadi saya harap laporan tentang penggunaan wang kerajaan persekutuan untuk pengambilan balik tanah itu dapat diperbetulkan.